Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Cabut dulu ni. Apa yang dia tahu. Okay, hari ni as what we have shared on IGS yesterday, kita akan live hari ni untuk share sempena Nailufar Go Far series. Hari ni Jumaat kan? Hari Khamis. Salam Jumaat. Ni siapa ni Salam Jumaat. Aku macam terlupa. Okay, so Nailufar Go Far series ni kali ni kita nak bawakan kalau selalunya I akan bersama dengan guest-guest yang bermacam orang kata daripada bidang berbeza-beza, tapi hari ini saya bawa pasangan hidup saya sendiri untuk mengupas tentang fadilat-fadilat ataupun kelebihan-kelebihan berkahwin ataupun perkahwinan itu sendiri. So okay. Memandangkan ini adalah satu perkara yang ilmiah kan? Ilmiah, jadi kita kena buat secara ilmiah lah. Alright, pertama sekali kalau ada yang dah berkahwin dalam ni, Alhamdulillah diucapkan tahniah kepada semua yang dah berkahwin. Sebab apa? Sebab pertama sekali you dah libatkan diri you dalam ibadah 24 jam. Sebab apa ibadah 24 jam? Balik, duduk dengan isteri pun pahala, senyum kat isteri pun pahala, isteri bawa mari air bagi suami minum pahala, duduk saya saja tengok teringatkan isteri pun pahala. Dulu Yalah, biasa orang time cinta tu teringat dia tak boleh tidur, mandi tak basah semua. Kalau yang itu dosa tak? Yang tu tidak dibenarkan lah. Tapi taklah berdosa kan? Berdosa lah. Okay. Dosa lah apabila tidak ada hubungan yang halal tu. Masa sebelum kahwin dulu, kalau yang menonton ni mesti ingat, dulu kalau tak dengar suara sehari tu rasa gundah gelana. Tapi bila dah ada kat sebelah, rasa macam tak nak dengar pula suara dia kan. Ada juga keadaan macam tu. Dan ada juga yang bila dah berkahwin ni tak sehangat percintaan seperti zaman sebelum kahwin dulu. Sedangkan yang patut buat, semua yang nak buat tu kena buat sekarang. Yang nak patut buat semua yang rindu-rindu, pegang tangan, mandi sama-sama, semua lepas kahwin. Bukannya sebelum. Dia kata apa, peribahasa tu ataupun perkataan yang biasa kita dengar tu, mandi tak basah, makan tak kenyang, Kacang lupakan kulit. Kacang lupakan kulit tu bukan. Itu benda lah, kacang lupakan kulit tu tak ingat jasa kan. Okay, tapi sebenarnya I baru tahu yang teringat pun merupakan pahala. Teringat tu pahala lah. Mesti kita ingat baiknya dia, cantiknya semua dia. Itu semua pahala. Nak teringat selalu lepas ni. Maksudnya selama ni tak teringat ke apa? Bukan. Kita teringat lah time-time you PJJ. Time-time you. Oh, time jauh. Time yang kena kenal-kenal. Teringat juga aku tu lelaki aku ni. So kita kan ada hari-hari depan mata kan. Jadi tak sempat nak rindu. Pukul 7 dah balik kan. Tapi yang I tahu Grab ni call tak putih. Yang I tahu Yang ni tahu apa? Yang I tahu macam contoh memanglah dalam pahala kan, macam bawa air ke sembahyang Jumaat sekali. Yang I tahu ni yang satu hadis yang cakap kalau kita pandang pasangan kita dengan pandangan dengan pandangan kasih sayang tu, Allah pandang kita dengan pandangan rahmat macam mana? Tuhan memandang kita dengan keampunan. Jadi basically apa yang dibuat secara hangat sebelum kahwin tu perlu dibuat yang lebih lagi. Tapi yang belum berkata pun beberapa perkara kena ambil consider untuk mendapatkan kebaikan setelah mendirikan rumah tangga. Okay, jadi kalau nak, saya akan refer kitab Al-Azkar Imam Nawawi dan beberapa lagi lah fatwa yang ada yang boleh kita bincang pada hari ini. Okay, tapi yang pertama sekali sebelum you buka kitab tu nak tanya ni, bila kita kata okay, you complete my deed, macam I punya caption kat Instagram masa kita hari wedding tu kan, okay, mungkin you boleh olah atau explain bila Nabi kata perkahwinan itu menyempurnakan agama kan? Macam mana nak bagi kita faham sempurna agama dalam bab apa? Pertama sekali, perkara ini tidak dapat dibincangkan melainkan dengan adanya nas dan dalil. Kita tak boleh cakap perkahwinan ni menyempurnakan agama kita. Okey, based on apa you cakap kan? Ataupun buktinya apa? Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah SWT beritahu, Allah umpamakan perkahwinan ni macam pakaian. Antara ayat yang ada, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, inilah pakaian kamu, dan suami adalah pakaian isteri dan isteri adalah pakaian suami. Dalam setengah-setengah maksud dia, cuba bayangkan tuan-tuan dan puan, kalau kita keluar rumah tak pakai baju ataupun tak pakai seluar, adakah kita bergembira ataupun kita malu? Kan, dah taufik hari ni, contoh masuk dalam Nailufar hijab, buka pintu, hari ni tak pakai baju, tak pakai seluar. Sudah semestinya benda ni satu benda yang mengaibkan dan benda ni memalukan lah.
Tapi dalam konteks yang lain juga, bila kata pakaian itu ditutupi, pakaian itu menyembunyikan aib, jadi bermaksud isteri dan suami ini tugas dia apa? Adalah dengan menyempurnakan sebahagian kekurangan yang lain. Bermaksud kalau isteri ada apa-apa yang kurang, suami tolong sempurnakan. Suami sebagai penutup aib, suami sebagai penjaga. Suami pula ada kekurangan, isteri juga sebagai bahagian yang memperbaiki, memperhalusi, memberi nasihat dan sebagainya lah dalam beberapa hal. Okey, itu adalah kepahaman kenapa bila kita kata berkahwin menjadi satu kesempurnaan agama adalah kerana mendapat kesempurnaan daripada atas sampai bawah. Kalau kena orang betul lah. Okay, yang dia kata yang kata kalau kita buat kalau lepas berkahwin ni dia punya amalan tu macam memandangkan apabila seorang tu dah kahwin, dia menjadi satu tahap yang lebih tinggi. Bermaksud satu orang kahwin dia dah sempurna. So maksudnya dia dah ada satu bahagian lain yang orang teruna tak ada, yang dara tak ada. Sebab tu kadang-kadang kalau ada orang kena menganjing, masih single ke? Sebenarnya benda tu betul. Sebab bila orang dah ada isteri, dah ada suami, dia dah lengkapi satu bahagian ibadah yang menyempurnakan seseorang diri tu. Maksudnya tambah, macam contoh kita ada duit dalam bank, kita ada duit kat tangan kita ni ada RM1,000. Dalam bank tu ada lagi RM1,000. Bermaksud apa-apa jadi kita boleh keluarkan duit tu untuk tanggung. Apa kaitan dia? Kaitannya adalah seseorang yang dah kahwin, dia duduk tak buat apa-apa pun dia dapat pahala kalau dia menghargai dan mengagungkan, meninggikan kedudukan pasangan dia. Maksudnya dia duduk macam ni, duduk senyap, lepas tu dia fikir, sedap ada isteri ni. Itu saja dah dapat pahala. Orang yang belum kahwin, kalau dia rasa macam tu, kan sekarang kan zaman angau. Jadi tanya nak nak kat situ? Dia tak mau. Jadi bila dia angau-angau pun, kalau angau itu tidak berlandaskan syarat, dia menjadi kosong juga. Tidak berakhir dengan perkahwinan. Tak boleh angau yang tidak ada syarat. Angau yang tidak ada syarat. Angau laki bini boleh lah. Angau laki bini boleh. Okey, kalau betul tak cerita ni? Ini dengan tadi dia kata Imam Ahmad yang bila meninggalnya isteri pada siang hari, malam hari dia sudah berkahwin. Jadi macam seperti ni anak-anak murid dia tanya kan lah. Dia kata bagi aku faham dari sudut agama kenapa aku nak ucap takziah tapi dalam masa sama nak ucap tahniah dan berkat ni kan. Dia kata aku sekiranya nyawa aku diambil Allah pada malam ini, aku tak nak diambil dengan keadaan aku dalam bucang, sebab sesungguhnya agama aku tak sempurna kalau aku tidak. Itu juga satu alasan yang baik. Sebab tu perkahwinan dibuat bukan atas dasar cinta semata-mata. Siapa yang cinta-cintun saja untuk kahwin, aku nak cinta saja, tidak mencapai matlamat lah. Dia adalah dari sudut keimanan, dari sudut 24/7 Allah SWT memberi seseorang itu dalam keadaan pahala. Kalau duduk diam, macam kita katalah, dia pergi beli, satu orang dia pergi beli kat kedai makan ni, depan Fina Lufa ni ada apa kedai makan, dia beli, dia nak bawa ke isteri dia, nak bawa kat dengan niat ini tanggungjawab dia, nak memberi nafkah dia. Pergi belinya satu orang yang satu orang teruna ataupun dara dengan satu orang yang dah berkahwin, berbeza pembawaan pahala itu. Satu orang beli nampak sama, bayar RM3 untuk satu nasi, RM5 untuk satu nasi. Tapi orang yang bawa balik makanan pada isteri adalah suami lah yang kena sediakan ni, adalah satu kewajipan besar ataupun pahala besar untuk. Kalau kita reverse, misalnya kalau isteri yang pergi beli contoh dengan perasaan kasih aku sayang, kalau kita ingat ni di rumah ni ataupun ingat dia suka makanan ni, chicken chop ni sebenarnya belilah chicken chop, dia terpaksa lelaki aku suka makanan ni, nanti dia akan happy dengan perasaan tu je, niat tu je beli, dapat pahala. Dia dapat pahala. Untuk perempuan tu tak dapat pahala, tapi pahala yang dari segi pahala syarat tu tak ada lah. Maksudnya perempuan tidak dituntut membeli dan menyediakan makanan, tak dituntut seperti mana dituntut oleh satu orang lelaki, tapi tetap juga dapat pahala yang lebih. Jadi berbeza. Walaupun satu orang kawan beli nasi kat kawan ataupun beli tolong kau tolong tapau jap nanti lunch, dia tidak akan sama pahala dia dengan satu orang lelaki beli makanan untuk isteri dia. Jadi itu sikit banyak, dan kita dah masuk tajuk makan ni, boleh kita buka kitab sikit. Boleh. Habis orang buka kitab tu, satu lagi yang nak cakap. Okey. Kita kan cakap bila berkahwin ni kita, you adalah dalam pahala I adalah dalam pahala you, betul? Dalam pahala kan? Dalam pahala macam mana tu? Dalam pahala maksudnya ada tempat untuk kita ladang. Oh, ladang pahala. Ladang pahala, tempat untuk kita dapatkan pahala yang banyak-banyak lah, macam-macam cara dengan mudah dan senang. Dan kebanyakan orang bila berkahwin kan kebanyakannya kena duduk rumah lah, bukan duduk rumah lah, maksudnya ada komitmen ataupun kerja-kerja di rumah. Jadi bila kita ditambahkan komitmen untuk siapkan rumah, siapkan pakaian suami, makan dia, apa-apa semua benda kecil-kecil besar ni, tanpa kita sedari, kita rasa macam itu kerja aku untuk isteri, tapi tanpa kita sedari setiap pekerjaan kita buat tu adalah memberikan pahala di samping menjalankan tugas. Sebab orang lupa, selalu ingatkan.
Okey, kita dah masuk ke kategori kontroversi dan semua orang pun akan sakit hati dan mungkin juga kata betul ke ni orang perempuan kena buat macam ni. Buat orang perempuan dia sensitif sikit. Jadi kita cerita mengikut nas dan dalil yang ada. Okey. Pertama, berita baik untuk semua wanita. Suka dulu. Sikit-sikit. Sebab apa? Jumhur ulama, pandangan majoriti ulama menyatakan wanita tidak wajib buat kerja rumah. Tadi masa kita bercerita rumah tangga, tak ada orang nak tepuk tangan. Bila dengar perempuan tak pakai rumah, melompat semua. Gembira. Serius ah? Ini jumhur ulama. Tak bagi kita cerita secara akademik. Jadi sabar dulu yang mana tepuk tangan tadi. Kita belum habis cerita lagi. Okey. Dalam mazhab-mazhab yang banyak diceritakan, majoriti ulama berpendapat wanita hanya sebenarnya dalam bahasa yang baiknya ataupun dalam bahasa yang kurang adab sikit ni, kita kata wanita ni kena sedia untuk bersama dengan suami, ataupun dalam bahasa you diterjah oleh suami. Okay. Bermaksud bersamalah hubungan suami isteri. Okey. Dalam mazhab Hanafi pula disebut kalau suami bawa balik tepung ataupun suami bawa balik beras, dia kata isteri masak sekarang, tidak wajib isteri untuk masak. Akan tetapi dia terbahagi kepada dua bahagian. Okey. Agama ni dia melihat secara dianatan. Dianatan ni bermaksud secara agama, secara syariah. Isteri kena buat sebenarnya. Sebab apa? Dia dapat arahan suami. Tetapi secara qadaan, bermaksud kalau lah kata suami-suami ni tak puas hati kan, isteri aku tak masak untuk aku nak laporkan dia nusyus dekat pejabat agama. Tidak akan dilayan dan tidak akan diterima. Bermaksud hukum di sini adalah baik buat, tapi kalau tak buat pun tidak ada masalah. Ini pandangan majoriti lagi. Lebih baik buat lah. Sabar-sabar. Yang nak rekod sampai habis. Habis pula dia. Nanti cut yang potong. Potong yang tu je. Walau bagaimanapun. Sebab saya pun pernah kena juga dulu. Dia kata, apalah dia ni tak mengaji, ni tak ada ilmu, cakap isteri kena buat ni. Maksud sabar. Itu adalah pendahuluan. Kita pun ada tauliah mengajar di Kuala Lumpur. Bukan kosong ya. Alright. Teruskan ke bahagian kedua. Apa dia? Walaupun majoriti ulama bersependapat sedemikian, tetapi kita bila sebut tentang hukum fiqh, ini hukum fiqh ni kita cerita isteri kena buat ke tak, ini kena suami kena buat ke tak, ini semua ni ianya tetap ada ruangan perbincangan fiqh dan teraplikasi juga di Malaysia ni pandangan ini. Siapakah imam tersebut? Nama beliau adalah Ibnu Abi Syaibah, yang mana beliau banyak juga khidmat dalam agama dan banyak juga pendapat-pendapat beliau yang diambil kira diguna pakai. Bagi orang lelaki, ini masanya untuk anda dengar baik-baik pula. Okey. Kalau sekalipun isteri pun mendapat, tak nak rekod lah. Kalau pun isteri nak pakai pendapat yang pertama tadi, yang ijma' tu pun tidak ada masalah, dibolehkan. Sebab tu agama, kita jangan terlalu dalam hukum fiqh. Bukan benda lain, bukan akidah, tapi fiqh, dia memang ada keluasan sikit untuk berbincang. Bermaksud kalau kata, abang hari ni saya tak nak masak lah, abang suruh saya penat. Boleh. Dialog je. Dalam maksudnya tak kisahlah mana-mana perempuan lain pun. Kalau dia kata saya tak nak masak, saya penat hari ni, tidak ada masalah. Dibolehkan. Walau bagaimanapun, kalau ada isteri yang masak di rumah ataupun mengemah rumah, inilah kaul dia. Okay. Yang mana saya tengok pada pendapat saya pegang pandangan ini lebih besar sikit lah. Sebab dia ambil direct daripada hadis. Apa dia? Okey, Ibnu Abi Syaibah kata, yang patut dibuat, yajibu 'alal mar'ati khadimatan zawjiha bil ma'ruf. Bermaksud, isteri kena jawab pada suami dan melayani suami dengan ma'ruf. Dengan kadar apa? Min misliha li mislihi. Dengan kadar-kadar suami isteri itulah. Kalau macam contoh suami dia jenis makan, maksudnya isteri dia balik lempar je roti atas meja, suami pergi makan. Macam contohnya beberapa negara yang saya pernah belajar dulu, dia nak bagi suami dia makan, dia ambil roti yang mungkin dah ada kat lantai. Dia tepuk, dia bagi makan, dan itu adalah standard practice di sana. Ada juga kalau contoh orang yang sedikit T20 kan, makan kena potong. Bismillah. Sedap saya. Macam tu. Maka layanilah isteri suami itu dengan kadar-kadar suami dia. Macam kalau suami you T20, you lempar makanan depan muka dia, maka jadi acara lempar-melempar nanti di rumah kan. Tapi kalau dilayan dengan kadar-kadarnya, itulah yang disuruh oleh Ibnu Abi Syaibah. Bermaksud janganlah kata, saya kalau contoh kan, suami suruh masak, dia jawab sepanjang hidup dia kata, saya tak perlu masak. Ini bukan tanggungjawab saya. Ini bukan daripada bahagian nafkah saya. Ataupun ini bukan daripada bahagian kehidupan saya tak nak buat. Perkataan itu tak sepatutnya digunakan. Walau bagaimanapun isteri boleh untuk tidak buat kalau dia tidak berkehendak. Itu adalah perkara yang... Jadi tepung yang dia beli tadi tu nak buat apa kalau isteri tak masak? Kalau isteri tak masak, makanan yang sepatutnya suami sediakan ni adalah makanan yang boleh dimakan.
Maksudnya dia bawa balik mungkin bukan makanan tak siap. Bukan makanan yang pada arwah, pada asasi dia lah. Tapi mengikut tengok semua orang dah suka dah, tak nak masak tu. Tapi bermaksud Ibnu Abi Syaibah ni mengharmonikan pandangan tersebut. Bermaksud kalaulah suami dia ni tak mampu nak beli makanan yang siap, isteri bolehlah buat ihsan untuk masak. Tapi yang kita sebut tadi lah, yang semua tepuk tangan tadi, itu adalah tajuk besar daripada hari ini. Tapi kita kena lihat juga dari beberapa sudut. Contoh, kalau di kampung-kampung macam kita belajar di Besut dulu, mungkin saya juga di Kelantan semua kan, ada setengah-setengah ahli keluarga yang memang isteri dia ni tak buat apa-apa kat rumah, yang tak kerja macam mana di bandar. Lepas tu suami pula kerja sungguh-sungguh, susah kerja di bendang kan, kerja di sawah, mungkin kerja nelayan. Sebab kita ada keluarga kerja juga di lautan untuk cari ikan-ikan, dijual di pasar. Jual memang tak ada ni. Balik-balik suami tanya, sayang, mana makanan? Ini bukan kewajipan saya. Siapa suka balik tak balik makanan? Jadi tak boleh macam tu. Bermaksud kalau dia balik, isteri dengan menghargai kepenatan suami mencari rezeki, masak common sense lah, dengan sekadar mampu. Sebab yang kau kata masak ni pun ada, yang kau kata perempuan tak payah masak pun ada. Jadi sebab tu kita kata Ibnu Abi Syaibah, ataupun lebih kontroversi lagi, ulama-ulama yang semua orang kata ada penyakit, iaitu sebenarnya tidak pun, adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Tapi nak katanya kita menstabilkan hukum hakam tu, menstabilkan keadaan di rumah kan. Takkanlah sampai isteri pun tengok, isteri pun sebenarnya wanita, ada setengah-setengah wanita dia memang secara nature ni dia suka masak. Macam you, kadang-kadang bila you masak memang sangat sedap, lebih sedap daripada kedai-kedai yang pernah kita makan kan. Itu tanda dia puji untuk semua masak lagi ya. Dalam hala. Tapi nak cakapnya, apa orang kata, satu orang kalau dia nak ambil pandangan-pandangan ni pun, dua-dua pun ada kaul dia, ada pandangan yang boleh diguna pakai. Okey, sikit lagi kita tambah. Jadi macam mana, kita pun tanya pada ulama tadi, macam mana Ibn Abi Syaibah berpendapat sedemikian? Macam mana you kata isteri ni kena dengar pula, sedangkan majoriti ulama kata isteri tak payah masak? Ianya adalah apabila cerita tentang Siti Fatimah. Fatimah kahwin dengan siapa? Fatimah kahwin dengan Ali radhiyallahu anhu. Jadi apabila Fatimah jumpa dengan Nabi SAW, Fatimah kata dia penat. Dia penat dan dia kata watas'aluha khadiman, dan dia minta dengan Nabi supaya bagilah khadam. Sebab apa dia tak minta dengan Sayyidina Ali? Sebab Sayyidina Ali tidak mampu. Jadi dia minta pada pak mertua dia. Ayah dia? Pada ayah dia, sorry. Watas'aluha khadiman, dia minta boleh tak adakan khadam di rumah. Jadi Nabi SAW, dia ambil dari sini lah hukum tu. Nabi tak sempurnakan hasrat dia dengan sediakan 4 orang seorang. Nabi kata, ala ukhbiruka ma huwa khairul laki min dhalik. Wahai Fatimah, nak tak aku bagi tahu kau satu perkara yang lebih baik daripada khadam itu. Lepas tu dia kata nak. Jadi Nabi kata tusabbihina salasa wa salasina inda manamika. Cakaplah ataupun ucaplah subhanallah 33 kali. Subhanallah. Macam mana kita ucap sebelum ni kan. Tapi yang bagus ucap subhanallah 33 kali ni adalah sebenarnya sebelum kita tidur. Yang kedua, wa tuhammidinallah. Wa tuhammidinallah salasa wa salasina marrah. Tadi kita sebut subhanallah, alhamdulillah. Tahmid ni alhamdulillah. Kita kata alhamdulillah 33 kali. Dan yang terakhir, wa tukabbirinallah arba'ata wa salasina marrah. Ucaplah Allahu Akbar, takbir kepada Allah sebanyak 34 kali. Jadi daripada kisah inilah derive-nya hukum mengatakan wanita memang ada part dia kena buat dalam rumah. Sebab tu jangan terlalu garang, jangan terlalu tegas dalam hal hukum fiqh. Sebab mengikut keadaan manusia. Dia ada flexibility dia lah kan. Jadi sebab kalau nak kira, kalau sepatutnya, kalau betul lah wanita tak perlu buat kerja rumah ni, cerita ni kena jadi macam ni. Bila Fatimah tanya dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad kata, okey, tak apa Fatimah, saya sediakan semua untuk awak buat. Awak dan jalani rumah tangga dengan menyediakan diri awak untuk suami sahaja. Tapi tidak begitu penceritaan dia. Sebab tu jangan terlalu keras dalam bab fiqh. Kita menerima pandangan-pandangan yang lain juga. Okey. Kalau ini bab pahala lah kan. Bab pahala. Satu lagi fadilat atau pengalihan perkahwinan ni mungkin kita boleh sentuh bab fitrah manusia ni adalah berkasih sayang, memiliki belas kasihan. Jadi memang nak ada peneman. Memang Allah pun ciptakan kita berpasang-pasangan. Jadi memang kita sukakan cinta, kasih, sayang kita suka. Jadi bila kita ada pasangan, secara tak langsung kita boleh menumpang atau menumpahkan kasih kita kan kepada pasangan tu. Jadi
yang I terbaca, ada yang kata bila orang kata hubungan lah bersama, of course dalam perkahwinan ni antara benda yang penting yang priority core dia adalah hubungan hubungan bersama dengan suami lah. Bila bersama dengan suami tu dia sangat tekankan, macam dia kata buat kerja rumah tak payah, tapi part bersama untuk menuntut ataupun memenuhi hak batin tu sangat-sangat dianjurkan ataupun sangat-sangat ditekankan oleh Islam. Jadi dia kata macam ni, dia kata kadar pahala bila bersama dengan suami adalah sama seperti kadar dosa penzina. Betul. Yang tu saya kurang tahulah, tapi apa kata you cerita apa itu? Apa pun adalah ilmu dia tu, betul juga lah kan. Yelah, sebab tu orang perempuan kat rumah you kena jadi model seluar dalam. Sebab apa? Mungkin nanti orang kata ni ustaz cakap kataan gila ni. Ni gila ni cakap ni. Tapi sebenarnya dekat rumah macam nak model seluar dalam kalau perut melipat itu. Apalah, yang tu cerita lain. Ada orang ni. Dia cerita lain, ada orang dia suka macam tu. Kita tak mau cerita lain tu, tapi nak cakapnya orang perempuan, isteri-isteri, silap lagi bukan orang perempuan, isteri-isteri kena seksi di rumah untuk suami-suami mereka. Jangan di luar ni pakaiannya begitu mengancam, make up ni begitu cantik, dekat rumah tidak dia tak ambil berat tentang kehidupan dia. Jadi kat rumah pakailah seksi-seksi, belanjalah suami itu. Sebab apa? Itulah agama yang mengajar. Okey, I nak share satu benda. Kalau I keluar beli make up dengan kawan tu online, I akan beli full set tau. Lepas tu dia orang semua tanya, kau pakai ke make up? Kau nampak pun. Tapi setiap kali di rumah dan bila menunggu suami balik kan, ini pun tak tahu kalau cerita, kita akan bersiap sama ada letak concealer ke, mascara ke, pakai pencil eyebrow ke, because tiap kali I letak tu dengan niat aku nak aku nampak aku bersiap dan comel dan molek kat rumah. Itu pun dah dapat pahala kan? Yes. Jadi untuk backup sikit, takut nanti dia orang potong kata ustaz cakap benda yang tak betul. Jadi macam kita kata tadi lah, apakah dalil kepada wanita perlu seksi di rumah? Untuk suami dia, bukan wanita yang tidak ada suami, wanita yang bergelar isteri. Macam kita tadi, khidmat zaujah bil ma'ruf. Kenalah dia ni sentiasa berkhidmat kepada suami dia dengan ma'ruf. Kalau kata kita nak ketepikan tadi, orang perempuan tak payah buat kerja rumah, orang perempuan tak payah membasuh, orang perempuan tak payah masak, orang perempuan, memang ada kaum. Kita tak nafi. Tetapi dalam hal bersama, dalam hal suami dan isteri, tidak ada seorang pun kata tak apa kalau isteri tolak. Dan kalau tak ada larangan syarak lah, maksudnya dia okey, dia okey je, dia macam dia sedia je, tapi dia kata saya tak nak lah dengan awak malam ni, saya tak nak, saya saja saya tak nak. Ini haram. Sebab tu ditekankan wanita untuk menjadi seseorang yang lembut dan menggoda di rumah. Okey, I ada baca juga pasal mula ni. Bila isteri memikat dan menggairahkan kan, menggairahkan suami, kepada yang belum kahwin sila keluar sekarang ini ilmu. Maksudnya bila isteri membuat effort untuk memikat dan semua tu adalah pahala yang paling besar dituntut atas seorang isteri. Macam tadi kan kita kata tadi kan semua tepuk tangan kan, tepuklah kau. Tapi kalau suami kata saya mungkin nak dengan awak malam ni, contoh suami kata, janganlah bagi alasan kalau tidak ada sebarang sakit ataupun apa-apa yang halang. Saya penat lah, tak mahu nak teman-teman, esok kerja pagi tau, dah lah jalan nak pergi titik air tu jam contoh. Kan? Satu dia lagi pasal baju ni, contoh macam ni, pasal pakaian kat rumah lah. Kita saya akul lah kan, masa kita belum berkahwin, kita banyak ilmu tak tahu, banyak benda yang macam belajar along the way kan. Jadi macam Hans pun banyak menegur. Contoh macam pakaian-pakaian di rumah. Kita pakai kalau boleh sama-sama mungkin, serelax mungkin. Lepas tu ada satu hal itulah, I think orang tu jangan kata boleh tak kalau pakai di rumah tu pakaian orang lain mungkin tak nampak pakaian tu. Maksudnya dia sahaja nampak, sama ada siang hari ke malam hari ke, pakaian tu lebih dengan kita nak pakai tu dengan niat benda ni menyenangkan hati suami kita macam tu. Okey. Tapi bila masa tengah pantang tu dah gerbuk sana gerbuk sini, tak adalah nak pakai tapi breastfeeding apa semua kan. Tapi tak ada masalah. Yang mana yang mungkin macam ni tau. Ni juga satu dapatan ataupun satu pandangan lah. Kalaulah satu orang isteri tu dia dah beranakkan anak kita kan, anak kita pula Masya Allah, kita ni tenang tengok anak kita dulu orang kan. Kalaulah ada lebihan-lebihan tayar spare di badan dia, ataupun dah tak macam dulu dah badan dia, kita tidak lagi lihat kepada itu semata-mata. Sebab apa? Melihat kepada pengorbanan. Sebab tu orang lelaki, kalau isteri kau beranak, kau tolong masuk dalam bilik. Sebab apa? Kita tengok tu, oh sakit ni kepala. Saya first time tu masa tu nak pitam dalam bilik tu. Sebab kita dia. Lepas tu ingatkan yang kali kedua ni tak juga. Tapi yang kali kedua pun nak muntah juga. Bukan sebab geli ke apa, sebab macam Allah siannya. Macam kita macam, kalau aku ni
Habis dah ni sebab kita tolerance pain ni rendah kan. Jadi tengok pada dia tu, jadi kalau dia pakai seksi pun dengan adanya beberapa lebihan, itu menjadi satu peringatan untuk kita. Ni sebab engkau lah. Kan? Itu salah satu cara lah kan, nak tengok. Jangan nampak yang sebab tu saja. Sebab ada tak kawan-kawan I, husband dia kata, you 2 bulan je lepas mana? You 2 bulan je lepas tu I nak you balik. Kau pun gemuk. Tak. Kau gemuk ni slow sikit Bukan you saya, I geram macam kat dia. I kata husband you pun tak kurus-kurus, dia suruh kau pula kurus. Geram. Geram sis. Yang tu tak ada komen lah. Tapi kita hargai lah pasangan-pasangan kita, terutama ni yang beranak dengan penuh kesusahan, ataupun yang beranak dengan, kadang-kadang kita tengok, kita kan biasa tak makan daging-daging. Ni mungkin satu idea lah macam mana nanti ada yang tengah mengandung ke apa. Kan kita biasa makan daging-daging yang celup dengan air apa tu, macam dekat beberapa kedai ni kan. Zaman sekarang kan apa macam tu kan, Korean barbecue. Daging-daging dicelup dalam sup tu, lepas tu diangkat makan kan. Nanti kalau tengok ni mengerikan sikit lah, tapi satu penghargaan lah buat isteri-isteri ataupun ibu-ibu semua. Kadang-kadang daging yang macam tu jatuh daripada rahim satu orang ibu apabila melahirkan anak ni. Saya ada tengok kat lantai. Aku tu daging ya? Batu kata, apa pula ni kan. Tapi itulah satunya pengorbanan ibu-ibu semua. Sebab tu dalam Al-Quran ni kita tak boleh cakap kat mak kita. Dia bila jadi seorang ayah, dia ada 2 penambahan kebaikan. Satu, kita menghargai isteri kita. Satu dah, menghargai jasa ibu kita lahirkan kita. Belum ni kita duk cakap je, saya nak jadi anak soleh. Sebenarnya bila orang kahwin, dia akan jadi lebih soleh daripada biasa. Sebab apa? Dia tengok isteri dia beranak macam mana. Dan kalau ada mereka yang mungkin kena belah perutnya, tengok belahan itu, betapa panjangnya, betapa dalamnya bawa keluar anak tu kan. Tak apalah kalau dia gemuk sikit pun, ataupun tak apalah kalau ada lebih-lebihan tu, sebab dia dah beri hadiah terbesar dalam hidup kita, iaitu seorang anak yang menjadi aset kepada hidup kita. Kalau kita mati, anak ni lah. Bilal doa kat Abah, Abbas doa kat Abah. Dan saya beritahu kepada anda semua, saya sebenarnya tak pernah pun terfikir anak ni menjadi satu perubahan besar dalam hidup seorang. Tapi bila kita ada anak, memang betul lah kata-kata orang tua kata balik penat dah tak rasa tu kan. Memang betul. Sebab apa? Dia punya senyuman, kebahagiaan yang dilalui itu tidak akan diperolehi daripada mana-mana barang yang mampu kita beli pun. Itu sedikit sebanyak tentang cerita lebihan-lebihan. Kalau ada yang baru pernah kahwin takut nak ada anak sebab tak cukup rezeki ke apa ke, sebenarnya dia mengatasi segala-galanya. Kalau untuk first tu, go ahead. Jangan tangguh-tangguh. InsyaAllah dia akan ubah kehidupan kita dengan baik. Okay? Rasanya tu je lah hari ni. Saya baru 2 fadilat ni. Kali ketiga. Kita 2 fadilat tapi detail lah. Nak orang banyak ke? Kita cakap pasal dalam pahala, penamaan ataupun ni kan, ganjaran ni. Lagi mungkin mungkin kita jawab soalan? Ada apa-apa ke nak tanya ke? You ada soalan-soalan tak yang kita boleh jawab sebab kita hanya pilih beberapa sahaja. Boleh ada? Pilih mana satu? Okey, tak pilih macam mana itu. Mana saya nak mana saya? Aduh, Hana Tajuk tu. Hana Tajuk kata betul ke orang? Kan Hana Tajuk tu kat sini. Lah, dekat sini punya. Betul ke orang kata kalau kahwin ni pembuka rezeki? Betul. Betul, sebab ada dalam Al-Quran menyebut, walaupun saya tak ingat secara jelas, tapi Allah SWT berfirman dia akan mencukupkan rezeki seseorang itu. Bermaksud kalau orang tu takut, maksudnya reasoning dia tak kahwin lagi ni sebab dia kata, kalau kahwin kos banyak, nanti nak pergi hospital, awak ni lagi, saya nak kena ni. Jangan takut. Sebab Allah SWT akan cukupkan. Dalam ayat 1000 dinar tu, Allah SWT berfirman, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah SWT bagi rezeki daripada punca yang tak disangka-sangka. Lepas tu innallaha balighun amri. Sesungguhnya Allah SWT lah yang menyempurnakan sesuatu urusan. Jadi jangan takut. Ni dalam ramai-ramai yang menonton ni, yang mana yang takut-takut nak kahwin sebab tak cukup duit, Allah akan cukupkan. Kau pula janganlah demand saya nak cincin 80,000 ya, dan majlis saya kena level dengan Nilofa di Hayat dengan sekadar-sekadar je lah. Faham tak? Sekadar-sekadar yang mana mampunya seseorang itu. Okey, I pun tengok tadi sebab I ada baca-baca dah pasal perkahwinan ni kan. Khalid bin Salamah ada cerita satu kisah di mana kisah sahabat bila dia datang ke Rasul, dia kata aku jealous lah dengan sekolah ni yang kaya raya, yang bersedekah tak berhenti, semua mesti banyak pahala dia. Lepas tu Nabi cakap lah, antara punca-punca rezeki yang punca-punca sedekah yang dia boleh dapatkan daripada benda-benda lain, dan antaranya adalah perkahwinan tu bila bersama dengan suami atau pasangan, itu adalah sedekah juga, dikira sebagai sedekah.
Jadi sayang anda sedekah. Itu salah satu cara. Bermaksud dia macam ni. Jom kita sedekah. Dah lah maksudnya kelakar juga yang tu kan. Tapi rasa macam tak sesuai untuk pandangan umum macam tu. Kita apalah, mesti dah cakap dah. Okey, baguslah tu. Maksudnya dalam agama ni selain daripada ialah duit ni satu tuntutan kan. Kalau orang kata, kalau ada orang perempuan kata saya nak kahwin dengan lelaki yang walaupun tak kaya dia usaha untuk cari duit. Sebenarnya itu adalah satu tuntutan. Kalaulah kita menolak permintaan suami dikala memang penat, memang haram dan berdosa ke Ustaz? Kalau penat ni dia tengoklah penat yang macam mana. Ada orang penat sampai macam sampai dia macam ada discharge apa semua tu, adalah ruang untuk berbincang. Tapi kalau penat sekadar penat balik kerja tapi penat macam sikit-sikit je, tapi macam mana lah, itu tak, itu tidak. Macam kita cerita tadi, perempuan kalau nak cerita tak nak masak boleh. Kalau tak nak cerita pasal jemur kain pun, tak nak sapu rumah boleh lagi. Tak nak buat benda-benda rumah ni boleh lagi. Tapi kalau datang kepada keperluan, keinginan suami iaitu bersama di bilik tidur, ini satu perkara yang kena beri perhatian lebih sikit. Kalau isteri tengah masak ke, jaga anak ke, tengah duduk shopping online macam itu shopping online mana, macam kita tengah cerita ni baru je cakap. bukan nak suruh I saja macam tu nak suruh cakap pasal hadis tu. Maksudnya macam kita cerita tadi lah, semua benda boleh bincang, tapi dalam hal bersama ni kena bagi priority. Bukan yang ada yang Nabi ada beberapa hadis tentang tu yang... Yalah, adalah satu hadis ni, tapi ialah macam kita katalah untuk pandangan umum tu agak ni sikit, tapi kita tengok secara ilmiah. Nabi pernah kata walaupun atas unta pun, atas kenderaan pun, kalau suami tu menginginkan, kalau tidak ada halangan, isteri mesti bagi. Tapi bukan kita nak kata untuk bersama dengan pasangan dalam kenderaan, bukan. Jangan salah faham lepas ni tu. Nabi kata tak unta, kita kena naik dalam kereta lah. Tak, maksudnya situasinya adalah walau bagaimana besar pun benda-benda yang sedang kita lalui, yang tidak ada sebarang darurah, maksudnya tak ada kesusahan, kita kena beri. Perempuan lah kena bagi, insyaAllah. Yang lelaki pun biasa meminta aja kan. Betul ke tiap kali suami cium dahi gugur dosa isteri? Yang ni betul, tapi pengkhususan dalil tu saya tak sure lah. Pengkhususan dalil. Sebab kalau kita nak cakap satu benda kan, nak bagi tahu ni ada pahala, ni tak ada pahala, ini boleh, umum boleh cakap. Maksudnya memang seperti yang kita tahu, bila Allah bagi tahu isteri ni pakaian, suami ni pakaian, berpegang kita pada pakaian tersebut pun juga pahala. Contoh dia gosok isteri dia kan, pahala. Jadi kalau ditanya adakah ciuman menjadi satu pahala? Ya, jadi satu pahala. Tapi ada tak khusus kata cium memang gugur? Itu tidak kita jumpai dalil itu. Maaf bertanya, sekiranya isteri tahu suami curang dan berhubung dengan orang lain tapi isteri biarkan, adakah berdosa? Biarkan, sister. Kita dalam hal-hal yang ni, saya sebenarnya tak nak mengharmonikan perbincangan. Kita tak mau cerita benda-benda yang negatif. Tapi since ada orang tanya, perkara ni pertamanya kena didakwahkan kembali kepada fitrah. Bermaksud fitrah dia apa? Fitrah dia bersama dengan isteri dia. Jadi kalau tidak didakwahkan, kerana kemungkaran itu wajib dicegah. Hari ni orang cakap kan, kenapa PU ni sibuk je hal artis-artis lain? Kenapa ustazah-ustazah ni duk tegur-tegur semua orang yang duk buat maksiat ni? Biarlah dia, kubur masing-masing kan. Sebenarnya tak. Wajibnya tegur kita kepada satu maksiat ataupun satu keburukan ni adalah sehingga Nabi bagi kategori. Okey, macam contoh kan, kalau kita kata contoh you call kan, saya you nak makan apa malam ni? Dia kata okey, kalau you rajin, you masaklah ikan siakap 3 rasa. Okey, kalau you tak rajin sikit ni, kalau you malas sikit, okey, apa kata you masak ikan kembung, masak tumis contoh. Kalau malas juga tak apalah, saya you potong buah je ataupun masak bubur. Bermaksud apa kalau dia cakap macam tu? You faham macam mana? Bermaksud hari naklah sangat makan apa yang you masak ke? Betul. Okey. Sampai kita bagi 3 kategori. Maksudnya you lapar lah, you nak makan. Nak makan. Dan nak makan masakan isteri sahaja. Tak nak orang lain buat. Contoh. Tapi macam itulah Nabi apabila nampak satu orang nampak kemungkaran, dia bukan kata kalau tak mampu tinggallah. Tak. Dia bagi 3 kategori. Kalau nampak dan boleh ubah dengan kuasa, iaitu boleh ubah dengan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Kalau nampak satu kemungkaran boleh ubah dengan tangan, ubah dengan tangan. Ubah maksudnya kalau dia tengah maksiat kita cakap, jangan buat benda ni. Ini dosa, haram, contoh. Lepas tu Nabi kata kalau tak boleh juga kena buat yang kedua. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tak boleh ubah dengan tangan, tak boleh implement undang-undang, cakap dengan mulut.
dengar baik-baik, jangan buat benda ni haram, Al-Quran letakkan benda ni, jangan buat. Okay. Kalau tak boleh juga Nabi kata, tak boleh juga ni. Anggaplah perbuatan itu sesuatu perkara yang buruk dalam hati, tapi dalam hadis bagi tahu wadzalika ad'aful iman. Tapi itulah yang paling rendah iman seorang boleh bawa. Maksud kemungkaran ni Nabi bagi kategori supaya macam mana pun kau kena buang, kau kena larang benda ni. Jadi sebab tu kalau ada orang yang bertanyakan kenapa orang ni sibuk cakap orang ni, kenapa orang ni si, kenapa orang ni, sebenarnya ada tuntutan syar'i kepada hal tersebut. Yang mana kalau isteri tak tegur suami dalam hal ni yang ditanyakan, menjadi berdosa isteri itu kerana apa? Tak sungguh-sungguh mencegah. Kan? Bila dah